Baiklah, kita sambung episod yang terakhir saya rasa, iaitu example 11. So, bagaimana kita nak handle soalan yang melibatkan masalah di sini. So, a study on the reading habits is done in a community. It's found that 15% of the population read, and then cerita dia tentang at least one book in a month. Itu ceritanya baca buku kurang dari sekurang-kurangnya satu dalam tempoh sebulan. Okey, so yang biru ni jalan kerja, bukannya tentang kebarangkalian kita nak cari apa-apa, bukan lagi. Itu adalah jalan cerita dia. Jadi dari situ, maklumat yang kita ada sekarang, kebarangkalian untuk membaca buku sekurang-kurangnya satu, kebarangkaliannya adalah 0.15. Okey, kemudian apabila ada P, kita akan tercari-cari ada tak nilai N. Kerana kita ready untuk buat proses X tertabur secara binomial dan kita perlukan nilai N dan nilai P dah ada 0.1, 0.15. Okey, masa kita baca ayat pokok, ini je maklumat yang kita dapat. Okey, kemudian apabila soalan A, dia mula memberitahu bahawa nilai N itu 20, maka lengkaplah kerja kita. Okey, itu yang pertama. Kemudian barulah kita cari soalan tanya tentang apa. Find probability not more than 5. Okay, not more than 5, mungkin madam boleh guna warna lain. Okay, soalannya cari sekarang tentang probability not more than 5. Tentang apa? Tentang ayat yang diceritakan dalam ayat pokok tadi. Tentang at least one books in a month. Tapi soalan bertanyakan tentang kebarangkalian not more than. Not more than maksudnya less equal 5. Okey, kalau kita perhatikan bahawa nilai ini ada dalam buku statistik, nilai N20 pun ada, so madam boleh guna buku taburan jadual binomial, iaitu bersamaan dengan satu tolak dengan lawan kepada kecil adalah besar, macam tu. Okay, so sama dengan 1 tolak kebarangkalian X lebih besar sama dengan 6. Baru boleh baca buku statistik kita. Bila awak baca buku tu, okay, awak akan dapati nilai bacaan pada 6 ini ialah 0.0673. Okay, kalau awak baca buku tu, saya cari buku tu. Okay, nak cari buku tu sekejap. Okey, kita baca buku tu. Kita nak baca N20. Okey, N kita 20, kebarangkalian kita 0.1. 0.15. Okey, kita dah ada nilai ni. 0.15. Tapi kita cari nilai 20. Ini baru 10. Maksudnya berada pada muka surat yang ketujuh. 0.15 dan kita dah jumpa 20. Jadi Madam akan baca nilai di dalam ni. Okay, di dalam tu nilai yang Madam nak baca ialah nombor 6. So, lepas kita baca, kita dapat jawapannya ialah tu dia, 0.0673 yang kita dapat tadi. Okay, cara membaca kena tahu. Kemudian satu tolak yang ini dapatlah jawapan akhir kita bersamaan dengan 0.9327. Okay.
So, selesai soalan 11A. Kita teruskan lagi dengan 11B. Okay, 11B dia nak tanya kita tinggi sedikit. Okay, kali ni cerita masih sama, at least one book yang dia baca. Cuma soalan dah bagi maklumat kebarangkalian at lebih besar sama dengan 1. Dia kata lebih besar dari 0.95. Kemudian dia nak nilai N yang minimum. Find the minimum sample size N. Dia nak nilai yang paling minimum. Jadi bila madam buat lebih besar sama dengan 1, okay, kalau kita dapat nilai ini daripada soalan, okay, tetapi masalah kita ialah nilai yang kita nak baca ni tidak ada dalam buku jadual binomial. Jadi lawan kepada kalau lebih besar sama dengan 1, 0.95, lawannya, komplementnya adalah kurang dari 1. Okay, kurang dari 1, kuranglah dia daripada 0.00. Okay, madam tulis sini. Okay, kita terpaksa ambil yang komplement dia sebab yang komplement ni yang ada maklumatnya dalam jadual kita. So, sini 0.05. Okay. Kemudian kita belajar semasa SPM lagi. Nombor yang kurang dari 1 ialah kebarangkalian X sama dengan 0 kerana tajuk binomial nilai N dia bermula daripada 0. Jadi probability X sama dengan 0 kurang dari 0.05. Dan kita akan guna rumus NCR. Di mana N kita adalah rahsia, C, R kita adalah kosong, darab dengan 0.15 tadi, kuasa kosong, darab 0.85 kuasa N tolak kosong, N lah, kurang daripada 0.05. Okey. Kemudian kalau kita ada kalkulator, ada kena ambil kalkulator sekejap. Lupa nak ambil. Okay, ready? Okay, tengok madam buat analogi sedikit. Kalau madam ada 10 shift bahagi kosong. Awak tengok jawapan dia apa? 1. Kalau madam ada 20 shift bahagi kosong, kita tengok dapat apa? 1 juga. Kalau ada 5 shift bahagi kosong, sudah tentu awak tahu jawapannya adalah 1 juga. Jadi kita boleh buat kesimpulan terhadap yang ini. NC kosong sebenarnya adalah 1. Kemudian 0.15 kuasa kosong juga adalah 1. Jadi yang tertinggal ialah 0.85 kuasa N kurang dari 0.05. Okey, untuk turunkan N, madam gunakan log. So, dia akan jadi log 0.85 kuasa N kurang dari log 0.05. Okey, so kalau madam gunakan hukum log, okey, N ini di sini, maka dia akan menjadi N. Okay, kemudian madam tekan kalkulator, log, saya nak guna log asas 10 Okay, log 0.85. So madam dapat negatif 0.0708. 7058. Kalau letak 1 pun boleh lah. Kurang dari log 0.05 negatif tu. Negatif 1.301. Macam tu. Okey, tujuan madam tekan kalkulator di sini, madam nak suruh awak nampak bahawa nilai di sini adalah negatif.
Jadi apabila Madam tinggalkan di sini N, maka berlaku proses -1.301003. Madam membahagikan dengan -0.0700581, menyebabkan tanda akan berubah menjadi lebih besar. Perhatikan di sini, tandanya mula berubah daripada kecil kepada besar kerana Madam membahagikan dengan nombor negatif. Baru kita boleh tekan kalkulator lah. Okay, kita tekan kalkulator, so negatif-negatif habislah ya. 1.30.30.103 bahagi 0.0700581. So dapat kat situ N sama dengan N lebih besar daripada 18.43. Jadi N yang paling hampir adalah 19. Sebab itu dia minta nilai yang minimum, sebab selain daripada nombor 19, nombor 20 diterima, 21, 22, 23 diterima. Apabila ada perkataan minimum, bermaksud Madam kena ambil integer yang terhampir dengan 18.43. Okay, itu example 11B. Okay, example last 11C. Okay, 11C. Okay, tiba-tiba soalan kita daripada nilai N yang kecil, dia mula tukarkan nilai N kepada 300. Kebarangkalian masih lagi sama sebab dia masih menceritakan tentang yang membaca buku at least one book in a month. Ini ayat daripada pokok lagi. Warna biru Madam buat. Okey. So, soalan tanya kita yang ini, kebarangkalian more than 40. Okey. Oleh kerana nilai yang warna purple ini terlalu besar, maka Madam perlu buat approximate. Okey, nak buat approximate, dia kena ada 5 langkah. Okey, 5 langkah. Yang pertama, Madam kena cari dulu mean. Mean iaitu N darab dengan P. Okey, 300 so Madam dapat kat sini 45. Betul 45. Itu step yang pertama. Step yang kedua, Madam kena cari variant. N darab P darab Q. Okey, N darab P darab Q sama dengan, okey, mana kalkulator kita? Oh, saya tak ada tekan kalkulator, internet problem So, bila kita buat N darab P darab Q, okay, so kita akan dapat nilainya bersamaan dengan 38.25. Itu nilai variant. Okey, sekejap kita tengok, harap-harap rakaman kita ni menjadi sebab dia tak ada internet. So bila tak ada internet, saya tak boleh nak buka. Oh, boleh dah. Okey, saya try lagi sekali. 45 darab 0.85. So ni dia tadi, 38.25. Okey. Perkara pertama dah. Perkara kedua dah. Perkara yang ketiga, Madam nak buat CC. Nak buat CC. Nak buat pembetulan keselanjaran. So yang pertama kita ada PX besar dari 40. Dan kita kena tanya pada diri sendiri, nombor apakah itu? Nombor yang lebih besar daripada 40 adalah nombor 41. Kemudian kita tengok di sini besar, so dia kaya. Okay, bila dia kaya, kita akan tukar dia. Dia perlu dermakan, so kita akan dapat kebarangkalian X lebih besar sama dengan 40.5. Ini dia perkara yang ketiga. Dia kena buat CC. Okey. So selesai di situ. Kita teruskan dengan perkara yang keempat. Perkara yang keempat, Madam nak tukar daripada huruf X
Madam nak tukar dia jadi huruf Z. Jadi kebarangkalian Z. So kat situ akan jadi 40.5 tolak min kita 45 bahagi dengan variant kita ada. Jadi kita perlukan standard deviation. So kat sini akan menjadi punca kuasa 2 38.25. Ini step yang keempat. Okey, kita tengok kita dapat berapa nilai di sini. Okey, 40.5 tolak dengan 45 bahagi dengan punca 38.25. So jawapan awak nanti negatif 0.73. Negatif 0.73. Alright. Step yang kelima, Mama Z kena lukis kulit siput. Kita lukis kat tengah ni kosong. So kat sini negatif 0.73. Okey, dengan menggunakan inovasi apa kita nama 9 kulit siput, Madam colourkan. Satu warna kuning, satu lagi warna biru. Warna biru. So, apa yang digambarkan oleh Z lebih besar sama dengan negatif 0.73 sebenarnya dia menggambarkan kawasan berwarna biru. Tetapi bacaan itu tidak ada dalam buku statistik. Jadi, Madam boleh melihat, boleh melihat kepada kebarangkalian yang ini bersamaan dengan, kalau kita tengok, dia bersamaan dengan kuning campur biru sama dengan 1. Jadi sekarang pelajar nak cari yang biru. Yang biru adalah 1 tolak dengan kuning. So yang ini akan jadi 1 tolak kuning. Okey, dan ada satu lagi masalah. Di sini ada tanda negatif. Dan kita boleh pantulkan dia. Simetri 1 tolak kebarangkalian Z lebih besar sama dengan 0.73. Dan kita akan baca buku statistik kita muka surat 21. Okey. Pada muka surat 21 tu awak akan dapat jawapan awak kat situ 2.27. 0.2327. Jadi jawapan awak ialah 1 tolak 0.2327. Awak akan dapat 0.7673. Alright. So, selesailah cara kita nak buat bagaimana nak buat sebenarnya daripada binomial. Daripada binomial kemudian kita buat approximate to normal kat sini. So, bila approximate tu memang kena ada, kita kira balik step kita tadi. Step kita yang pertama cari mean, yang kedua cari variant, yang ketiga mencari sisi, yang keempat pertukaran X menjadi Z, yang kelima lukis kawasan berlorek dan barulah kita boleh kira. Dan jalan kerja ini penting untuk pengukuhan konsep pelajar. Barulah dia kira guna jadual normal. Okey. So sekian saja video untuk chapter 7. So chapter 7 ini dia hanya akan ditanya dalam PSPM 2 sahaja. Sekian, terima kasih.